Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sini dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati rahimakumullah. Dalam sesi yang lalu kita telah bincang bagaimana ada beberapa tanggungjawab kita sebagai para pendidik, ibu-ibu, ayah-ayah yang perlu kita laksanakan. Yang pertamanya yakni tanggungjawab kita dalam pendidikan tentang iman. Yang kedua, akhlak. Ketiga, fizikal. Keempat, intelektual. Yang kelima, psikologi. Yang keenam, sosial. Dan yang ketujuh, pendidikan, tanggungjawab pendidikan seksual. Jadi insyaAllah pada malam ini kita pergi bincang sekejap berkenaan dengan tanggungjawab pendidikan iman. Bagaimana Fadil Dr. Abdullah Nasih Awan, pengarang kitab ini, kitab Tarbiyatul Aulad ini, menyebutkan bahawa tanggungjawab yang pertama kita sebagai ibu dan ayah adalah tanggungjawab pendidikan iman. Yang dimaksudkan iman adalah mengikat anak-anak dengan dasar-dasar iman, rukun Islam dan dasar-dasar syariah sejak anak mula mengerti dan dapat memahami sesuatu. Nanti kita tengok macam mana penerapan nilai iman tu bermula daripada detik pertama kelahiran. Dah mula dah pendidikan iman. At the moment the baby was born, that is the first time that you have to give them the knowledge of iman. Bila dia lahir, start pendidikan iman. Yang dimaksudkan dengan dasar-dasar iman adalah segala sesuatu yang ditetapkan dengan jalan khabar secara benar, berupa hakikat keimanan dan masalah ghaib, seperti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman dengan kitab-kitab samawi, beriman dengan semua rasul, beriman dengan manusia ditanya oleh dua malaikat, beriman dengan siksa kubur, beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan hari penghisapan, beriman dengan syurga, beriman dengan neraka, beriman dengan seluruh perkara-perkara ghaibiyat yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan rukun Islam adalah setiap ibadah yang bersifat badani dan harta. Islam masukkan dengan dasar-dasar syariah dan segala yang berhubung dengan jalan ilahi dan ajaran-ajaran Islam. Kewajipan pendidik adalah menumbuhkan anak atas dasar pemahaman dan dasar-dasar pendidikan iman dan ajaran Islam sejak masa pertumbuhan, sehingga anak akan terikat dengan Islam. Tengok macam mana pendidikan yang pertama yang disebutkan oleh penulis ni. Sebutkan yang nombor satu sekali, membuka kehidupan anak dengan kalimah La ilaha illallah. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda, Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Bacakanlah kepada anak-anak kamu kalimah pertama dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila anak yang pertama ni dilahirkan, disunatkan kita untuk azan dan iqamah kepada anak-anak tersebut. Jadi tanggungjawab kita sebagai bapa, setelah kita melihat kesusahan, kepayahan isteri kita yang tersayang melahirkan anak kita daripada rahim yang keluar, pertarungan
antara hidup dan mati, lahirlah seorang insan yang bernama anak ke dunia. Di peluknya kita anak tersebut, sebelum darahnya kering lagi, kalau boleh kita azankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan jadi satu. Ataupun nak azan ziarah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak payah. Azan biasa tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pelan-pelan. Tak payah nak ambil gaduh nak cari mikrofon ke speaker ke dan tak payah. Sampai habis azan. Kenalkan dengan kalimah-kalimah tauhid kepada Allah SWT, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, mari sembahyang. Hayya 'alal falah, menuju kejayaan. Rahsianya adalah agar kalimah tauhid dan syiar masuk Islam itu merupakan sesuatu yang pertama masuk ke dalam pendengaran anak-anak. Kalimah yang pertama diucapkan oleh lisannya dan lafaz pertama yang difahami oleh anak. Tentang anjuran menyuarakan azan di telinga kanan anak dan iqamah di telinga kirinya telah menyusun terangkan dalam fasa yang telah lalu. Tidak diragukan lagi bahawa upaya ini mempunyai pengaruh terhadap penanaman dasar-dasar akidah, tauhid dan iman bagi anak. Ini kita sunat azan telinga kanan dan iqamah di telinga kiri kepada anak-anak kita. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang bakal menimang cahaya mata bersiap sedia lah. Setengah-setengah hospital tu, klinik tu, kita sebagai ayah, kita boleh masuk sekali tengok anak yang kita lahirkan duduk sebelah isteri. Jadi bila anak tu keluar, kita sambut anak tersebut, kita azankan, qamahkan. Tapi kalau tak boleh nak masuk, tunggulah. Bila dapat anak tu tadi tu, bila anak tu keluar, kita minta izin untuk azan dan qamahkan, insya-Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pendidikan awal kepada anak-anak kita, penanaman akidah ke dalam jiwa mereka sehingga dia lahir dan apabila ia lahir ke dunia. Yang kedua, itu yang pertama, membuka kehidupan anak dengan kalimah la ilaha. Yang kedua, mengenalkan hukum-hukum halal dan haram kepada anak. Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa ia berkata, "I'lamu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallahi wa muru auladakum bimtithali awamiri wajtinabin nawahi fadzalika wiqayatul lahum walakum minan nar." Ta'alah kepada Allah dan takutlah berbuat maksiat kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kamu untuk mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan, kerana hal itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. Ini pertamanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita sendiri untuk kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ajar kepada anak-anak kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah tentu memakan masa yang lama, membuka kesabaran yang tinggi daripada kita sebagai ibu dan ayah, mengajarkan mereka perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah solat, janganlah kita rasa kecewa, jangan kita rasa putus asa menyuruh anak-anak kita solat. Gerak subuh. Seorang ulama ditanya, kalaulah ditanya macam mana nak gerak anak subuh, anak susah sangat nak bangun ni. Dia tanya balik, gerak subuh anak, kalaulah ditakdirkan rumah kamu terbakar, macam mana kamu gerak anak kamu yang tengah nyenyak tidur? Kesian tak? Ataupun biar dia lena, atau kamu gerak bersungguh-sungguh supaya dia bangun juga untuk meninggalkan rumah yang terbakar tersebut?
Jadi diberi pilihan macam tu. Sudah tentulah orang yang ditanya tu dia menjawab bahawa sudah tentulah aku akan gerak anak aku sungguh-sungguh supaya dia bangun dan meninggalkan rumah ni. Kalau begitu kamu gerak anak kamu solat subuh bersungguh-sungguh kerana takut nanti dia akan terbakar di api neraka Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Bangkit, gerak dia supaya dia bangun untuk menunaikan solat subuh. Pentingnya pendidikan kepada anak-anak. Itu kepada anak-anak yang kecil lah. Anak-anak yang besar ni dah berubah ni, kalau tak bangun juga, masya-Allah tabarakallah, tak tahu nak kata kan. Pun pendidikan kita pun anak-anak juga yang perlu dididik ni. Jadi rahsianya adalah agar ketika anak membukakan kedua matanya dan tumbuh besar, ia tidak mengenal perintah. Ia telah mengenal perintah-perintah Allah sehingga ia bersegera untuk melaksanakan. Ya, anak-anak ni bila dah biasa daripada kecil dengan amalan, dengan tarbiyah dan sebagainya, maka bila dia besar dia mudah untuk membuat amal, insya-Allah. Yang ketiga, menyuruh anak untuk beribadah pada usia 7 tahun. Al-Hakim dan Abu Daud meriwayatkan dari Ibn Amr bin Al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beliau bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Farriqu bainahum fil madaji'." Suruhlah anak-anakmu menjalankan ibadah salat jika mereka sudah berusia 7 tahun. Dan jika mereka sudah berusia 10 tahun, maka pukullah mereka jika tidak mahu melaksanakan solat dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini petunjuk Nabi SAW, hadis yang masyhur bahawa kita anak-anak kita umur 7 tahun kita suruh bayar. 10 tahun kita berilah pengajaran kepada mereka ketika sekiranya mereka meninggalkan ibadah solat. Jadi rasanya besar kepada kita untuk kita laksanakan. Yang keempat, menjadi anak untuk mencintai Rasul, ahli bait dan membaca Al-Quran. Telah diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala 3 hisal. Hubbi nabiyikum, hubbi ali baiti, tilawatul Quran. Fa inna hamalatul Quran fi zilli 'arshillah yawma la zilla illa zilluh ma anbiya'ihi wa asfiya'ihi." Didiklah anak-anak kamu pada 3 perkara: mencintai Nabi kamu, mencintai ahli bait Islam, dan membaca Al-Quran. Sebab orang yang melihara Al-Quran itu berada dalam lindungan singgah sana Allah pada hari tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan beserta para nabi dan orang-orang yang suci. Rasanya kita dah baca ni hadis ni sebelum ni, mencintai Nabi, mencintai ahli bait dan mempelajari Al-Quran. Kerana Al-Quran itu akan melindungi kita di pada mahsyar nanti, yauma la zilla illa zilluhu. Beberapa hal yang diajarkan kepada mereka adalah cara-cara berperang. Rasulullah SAW pernah hidup para sahabat, kepribadian. Jadi cerita tentang Nabi SAW. Cerita banyak nak cerita tentang Nabi SAW. Berbagai kisah tentang Nabi SAW kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kenalkan Nabi SAW ni sebagai ikon hidup. Dia besar nanti dia nak jadi macam, nak ikut pribadi Nabi SAW. Baik dari segi pemakaian, dari segi perbuatan, dari segi akhlak, dari segi tingkah laku dan sebagainya, 100% cuba nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita pada malam ni. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.